Ada. Ada. Okey, cousin. Cousin. Cousin belum ada. Qi Xian Qi. Ada. Ada. Ibi. Ada. Gan Winnie. Ada. Hao Jun Hong. Hao Jun Hong ada. Hao Jun Hong. Hao Jun Hong belum ada. Okey, seterusnya Hank Hauser. Hank Hauser. Hank Hauser. Hank Hauser ada? Ada. Ada. Jason Lim. Ada. Lee Hui Sin. Lee Hui Sin. Lee Hui Sin ni tak ada ni. Lee Yun Hee. Ada. Lee Min Hong. Ada. Ada. Lim Yu Hang. Ada. Marcus. Ada. Adam. Adam. Tak ada. Sam Hauser. Ada. Ada. T Zijing. T Zijing. T Zijing tak ada. T Jian. T Jian. Ada. Ada ah? Okey, T Jian ada. Wee Jason. Ada. Ouyang Zekai. Ada. Okey. Kita ada 2, 4, 6. 6 orang lagi yang belum masuk. Okey, cikgu dah message mereka. Cikgu harap mereka masuk sekejap lagi. Okey. Okey, Kasen dah masuk ah. Okey, baik. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua murid cikgu. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Okey. Cikgu ni. Ya. Cikgu yang ada ni. Okey, baik. Hari ini hari Jumaat 13 Ogos 2021. Okey, hari ini kita belajar bahasa Melayu. Hari ini kita nak sambung lagi tema 4. Okey, hidup bermasyarakat unit 11 dan juga tajuk hari ini ialah mujur ada tempat berteduh. Mujur ada tempat berteduh. Hari ini kita nak tengok standard pembelajaran 5.2.1 iaitu memahami dan menggunakan kata dasar. Menggunakan kata dasar. Hari ini kamu akan belajar melengkapkan ayat menggunakan kata dasar. Okey, melengkapkan ayat menggunakan kata dasar. Jadi kriteria kejayaan dia, murid dapat membaca teks, murid dapat menyatakan perkataan yang
mereka tidak faham maksudnya dan murid dapat melengkapkan ayat menggunakan kata dasar. Jadi hari ini kita nak belajar berkaitan dengan kata dasar. Okey. Boleh dengar suara cikgu? Boleh? Okey. Baik, hari ini kita nak tengok buku teks muka surat 69. Jadi siapa yang ada buku teks depan dia boleh tengok muka surat 69. Okey, kita tengok dulu buku teks muka surat 69 tu. Hari ini topik dia ialah kata dasar. Tajuk dia mujur ada tempat berteduh. Okey, dekat sini ada satu petikan. Okey, ada satu petikan. Kemudian ada 4 gambar. Perasan tak dekat 4 gambar tu dia ada connection. Dia ada sambungan dia. Nampak tak dia ada garis-garis tu? Nampak? Jadi kalau nak baca ikut mana dahulu? Sebelah sini dulu ke atau sebelah sini dulu? Kanan dulu atau kiri dulu? Kanan. Kanan. Yang ni dulu. Kiri. Dia mula dengan ni. Ini nombor 1. Ni nombor 2. Lepas tu dia turun bawah. Ni nombor 3. Dan ini nombor 4. Boleh faham? Kalau kamu tengok petikan ni, dia macam tu lah. Jadi garisan ni dia bagi tahu yang mana dulu lah. Ikut urutan dia. Okey, yang mana yang pertama? Jadi ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jangan baca yang ni dulu, yang ni dulu, yang ni, lepas tu yang ni, yang ni. Salah. Ataupun ini, salah. Dia kena ini, dan ini. Okey, baik. Dekat sini dia ada bagi tahu maksud kata dasar. Dia kata kata dasar ialah kata yang menjadi dasar pembentukan sesuatu kata. Contohnya, Amin menjaga ibunya. Kata dasar untuk menjaga ialah perkataan jaga. Boleh faham tak kata dasar? Kalau tengok contoh ni boleh faham tak kata dasar? Dia bagi satu perkataan iaitu menjaga. Jadi kata dasar dia ialah jaga. Dia kata kata dasar ni ialah kata yang menjadi dasar pembentukan kata. Dasar ni maksudnya sebelum jadi perkataan yang ada imbuhan, perkataan tu kita panggil kata dasar. Contoh yang lain yang cikgu boleh bagi dekat kamu, baca. Baca tu kata dasar. Bila ada imbuhan, dia jadi membaca. Boleh? Jadi membaca bukan kata dasar lagi dah. Membaca dipanggil kata yang ada imbuhan. Okey? Ataupun dipanggil juga kata kerja terbitan. Banyaklah nama dia. Okey? Jadi bila ada imbuhan, kita tak panggil kata dasar. Kalau tak ada imbuhan, baru kita panggil kata dasar. Tapi daripada kata dasar tu, dia boleh ada imbuhan. Dia boleh dapat imbuhan. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Okey, baik. Jadi dekat sini ada ada dua perenggan. Yang ni mungkin perenggan yang ketiga. Ni keempat, kelima dan keenam. Untuk perenggan yang kelima dan keenam, dia ada tempat kosong yang tak lengkap, yang kamu perlu lengkapkan. Okey, jadi untuk lengkapkan, kita tengok sebelum kita lengkapkan, kita kena faham dulu apa itu kata dasar. Okey. Jadi ini konsep kata dasar. Nanti jangan lupa salin kata dasar ni dekat dalam buku. Cikgu rasa macam dah pernah tulis. Dah pernah tulis? Dah ke belum? Pernah tak? Nanti tengok dalam buku tata bahasa. Kalau belum ada, tulis. Kalau sudah ada, tak payah tulis. Boleh faham? Boleh ya? Sekejap lah, nak tukar misai tu.
Kenapa cikgu ada misai? Hebat cikgu ada misai. Tukar misai Potato chip. Ingat betul-betul. Okey, Potato chip punya misai mana? cikgu tukar misai lain pula. No. Okey, kita tengok kata dasar. Apa itu kata dasar? Kata dasar kata yang menjadi dasar pembentukan suatu kata. Contoh kata dasar main, lari, basuh, mop. Ini kata dasar. Kata yang tak ada imbuhan lagi ni. Dia belum ada imbuhan, kita panggil dia kata dasar. Boleh? Bila dia dah ada imbuhan, kita tak panggil lagi kata dasar. Kita panggil kata terbitan ataupun kata yang berimbuhan lah. Sama ada imbuhan awalan atau imbuhan akhiran ataupun imbuhan apitan. Okay, tapi kalau dekat sini kita tengok, dia guna imbuhan awalan je banyak. Okay, kita tengok contoh dia. Ali bermain bola sepak di padang. Okay, bermain. Jadi imbuhan awalan. Boleh? Nombor 2, Siti berlari dengan pantas. Okey, sama juga dia guna imbuhan imbuhan awalan. Boleh? Yang ketiga, Puan Sarah membasuh. Dia guna imbuhan imbuhan awalan. Dan yang terakhir, Ahmad mengemop lantai supaya bersih. Ni dia guna imbuhan awalan Okey? Boleh? Boleh faham kata dasar? Senang je kan? Very easy. Senang je. Okey, seterusnya kita nak lengkapkan teks tadi tu menggunakan kata dasar. Okey, sebelum tu cikgu nak dengar seorang baca dulu teks ni yang atas dia tu. Siapa nak baca? Jason Lim. Okey, Jason Lim. Baca Jason Lim. Minggu, Ravin, Hanif dan kawan-kawan sedang bermain di padang. Okey, Jason Lim. Mereka Jason Lim, sekejap. Sebutan bermain bukan bermain tapi bermain. Main. Cuba sebut sekali je. Main. Jadi bermain. Yes. Bagus. Betul. Sekali lagi. Minjun. Ravin, Hanif dan kawan-kawannya sedang bermain di Kamu masih padang. sebut bermain. Bermain. Dia bukan bermain. Bukan bermain. Bermain. Main. Bermain. Okey, lagi sekali. Minggu, Ravin, Hanif dan kawan-kawannya sedang bermain di pedang. Pedang pula. Okey, bagus. Sebutan bermain dah betul. Okey, lagi mereka. Mereka bermain buayan dan papan gelongso dengan gembiranya. Bagus. Lagi? Tiba-tiba. Hujan Nyai. renyai. Mereka tidak membawa payung. Mereka berlari ke rumah Rasimi untuk berteduh. Baik. Terima kasih Jason Lim. Bacaan dah semakin baik. Okey, cikgu nak tanya sebelum kita pergi ke perenggan yang seterusnya, cikgu nak tanya, ada tak perkataan yang kamu tak faham? Dia mesti baca dan faham. Ada tak perkataan yang kamu tak faham? Apa Aina? Apa Aina? Tak faham? Tak dengar? Kamu nak cakap apa? Renyai. Okey, Aina tanya renyai. Ada tak kawan-kawan yang tahu apa itu renyai? Tak ada. Semua tak tahu. Yang Zekai tahu renyai. Besar. Okey, renyai itu maksudnya hujan yang sikit-sikit. Tahu hujan yang sikit-sikit?
ataupun nama lain dia dipanggil gerimis. Pernah dengar tak gerimis? Tak pernah dengar? Tak pernah. Gerimis. Dia hujan yang sikit je. Halus saja. Air dia halus. Air dia kecil je. Kalau hujan lebat, air dia banyak. Betul tak? Hujan lebat, air dia banyak. Kalau hujan renyai-renyai ni sikit je. Itu renyai-renyai. Boleh faham, Aina? Boleh. Boleh. Okey, lagi? Ada lagi tak perkataan lain yang kamu tak faham? Buayan. Buayan. Okey, buayan ni swing. Oh. Macam dekat taman mainan, taman permainan kan ada buayan, swing. Boleh? Bahasa Cina panggil apa buayan? Chiu Qian. Okey, kawan-kawan yang lain boleh faham? Sam boleh faham, Sam? Buayan? Sam, faham. Okey, bagus. Baik, ada lagi perkataan lain yang yang kamu tak faham? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Yang tak faham. Tak ada, semua faham. Wah, bagus Tak ada Betul. Papan gelongso apa pula? Papan gelongso. Papan gelongso itu ini loh. Ini loh. Bukan, itu jongkan-jongkit. Yang kamu buat tadi tu, yang naik turun. Yang ada dua orang naik, betul tak? Itu jongkang-jongkit. Kalau papan gelongso, slide. Oh, slide lah. Naik tangga, turun. Slide. Itu papan gelongso. Boleh faham? Bahasa Cina panggil apa? Papan gelongso? Baik, boleh. Yang lain faham? Jason, faham? Papan gelongso? Faham. Bagus. Lagi. Ada lagi tak perkataan lain? Payung. Payung semua tahu kok. Payung. Payung itu Umbrella. umbrella. Okey, boleh. Faham. Payung. Sam Hauser. Faham tak payung? Marcus. Faham tak apa itu payung? Payung. Tahu payung? Yusan lah. Bahasa Cina panggil apa payung? Yusan. Boleh. Yusan. Boleh faham? Boleh Jason Lim, faham payung? Faham. Okey, bagus. Baik, yang terakhir. Apa maksud berteduh? Tak ada orang tanya, cikgu tanya Berteduh. Apa maksud berteduh? Berteduh tu apa? Teduh. Apa? Teduh. 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 Kata dasar dia teduh. Imbuhan dia berteduh. Apa maksud berteduh? Siapa tahu? Tak tahu. Tapi tak tanya. Tak tahu tak tanya. Okey, berteduh tu apa? Berteduh tu berlindung. Contoh, bila hujan, kamu lari duduk bawah pokok, bawah bumbung sebab tak mau basah. Betul tak? Boleh faham tak? Bila hujan, kita lari duduk bawah pokok ataupun kita lari duduk bawah bumbung. Tahu bumbung? Bumbung tahu bumbung? Tahu kan? Kita lari duduk bawah bumbung sebab tak mau basah. Itu maksud berteduh. Kita tak mau kena hujan tu. Boleh faham? Boleh Boleh faham tak? Boleh. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Okey, baik. Siapa nak baca pula yang ni? Tadi Jason Lim dah baca. Ada lagi kawan-kawan lain yang nak baca? Okey, Jason. Jason. Okey, Jason. Baca Rasimi. Rasimi membuka pintu rumah kawan-kawan meminta Izin. izin
Izin. 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 Zin. Izin. Bagus. Masuk. Masuk ke rumahnya. Baik, terima kasih Wee Jason. Okey, yang seterusnya Rasimi. Siapa? Yong Zekai. Okey, Yong Zekai. Okey lah. Rasimi mempersilakan kawan-kawannya masuk. Ibu Rasimi menghidangkan mihun goreng dan air teh. Okey, terima kasih Yong Zekai. Seterusnya Aina. Rasimi. Rasimi berbual dengan Wah, awaknya dia dah bagi jawapan. Rasimi ber saja, ber. Rasimi dengan Jun. Ibu Rasimi memfreeze television. Television. Sebutan yang betul ialah tele, bukan teli. Kalau teli, T-E, kalau kamu kata teli ya. Okey. Kalau teli, ejaan dia T-E, T-L-I-L. Betul tak? Teli, betul? Kalau ini dia bukan teli tapi tele. Dia ada dua je kalau bunyi E, betul tak? E ada dua bunyi saja. Satu E pepet, satu lagi E taling. Satu bunyi satu lagi bunyi e. Takkan television? Betul tak kalau sebutan television? Betul tak betul? Betul. Betul? Television. Betul. Ataupun television. Betul tak? Television. Tak betul. Sebutan yang betul dia tele. Yang ni T-E-T-L-E-le. Tele. Dia guna E taling. Dua-dua E taling. Sebutan yang betul dia tele. Tele English. Television. 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 Sebutan yang betul dalam bahasa Melayu ialah television. Bukan teli. Teli salah. Boleh faham? Jadi lepas ni kalau dalam bahasa Melayu nak sebut TV ataupun television, bahasa Inggeris panggil television. Bahasa Melayu panggil television. Boleh faham? T-E-T-L-E-le. Tele. Okey, television. Okey, terima kasih Aina. Yang terakhir tadi Sam Sam nak baca Sam? Okey, Sam baca. Hanif. Hanif mengair kopi. Ibu Rasimi ni kawan-kawan Rasimi di seperti gerakannya sendiri. Terima kasih Sam. Baik, cikgu nak tanya, ada apa-apa perkataan yang kamu tak faham tak dalam ni? Ada 4 perenggan ni. Ada tak perkataan yang kamu tak faham? Tak faham tanya, kita bincang sama-sama supaya semua orang faham. Ada tak perkataan yang kamu tak faham? Perenggan pertama dulu. Perenggan yang yang ketiga ni. Ni. Ketiga ke kedua ni? Ketiga kan? Rasimi membuka pintu rumah. Kawan-kawan meminta izin masuk ke rumahnya. Ada tak perkataan yang kamu tak faham? Tak ada? Semua faham? Okey, kalau semua faham, cikgu nak tanya, izin tu apa? Izin. Apa itu meminta izin? Apa maksud meminta izin? Sebab kamu tak nak tanya, cikgu tanya. Apa maksud meminta izin? Please. Meminta izin. Meminta izin ni meminta kebenaran. Get permission. Minta kebenaran. Boleh faham tak? Macam kamu nak pergi ke tandas kan?
Kalau dekat sekolah, ingat tak? Kamu akan cakap dengan cikgu, cikgu, izinkan saya pergi ke tandas. Betul tak? Cikgu, izinkan saya pergi ke tandas. Maksudnya, kamu minta kebenaran. Cikgu bagi ke tak bagi pergi tandas? Kalau cikgu kata boleh, baru pergi. Kalau cikgu kata tak boleh, tak boleh pergi. Contoh. Tapi cikgu tak adalah cakap tak boleh. Nanti kamu kencing dalam kelas pula. Okey? Itu meminta izin. Boleh faham? Kita nak masuk rumah orang, kita kena minta izin dulu. Boleh tak kami masuk ni? Jangan main masuk nanti dia kata, tak boleh masuk. Siapa suruh masuk? Macam mana? Okey, jadi kena minta izin dahulu. Kalau nak pergi tandas rumah orang, contoh kamu masuk rumah dia, tiba-tiba kamu rasa nak kencing. Oh, tak tahan nak kencing. Kamu kena cakap dulu dekat dia. Ali, boleh tak saya nak pergi nak guna tandas kamu sekejap? Saya nak kencing. Kalau dia kata boleh, barulah boleh. Kalau dia kata tak boleh, kamu kencinglah seluar. Okey, tak adalah. Dia mesti bagi punya kan. Kalau dia nak kencing, takkan dia tak bagi pula. Tapi kita kena minta izin dululah. Jangan terus bangun pergi cari tandas seorang-seorang. Mana boleh. Okey, kena minta izin dahulu. Okey, untuk perenggan yang seterusnya. Ada tak perkataan yang kamu tak faham? Ada tak? Tak ada? Semua faham? Wah, hebat lah. Mempersilakan. Apa? Mempersilakan. Mempersilakan. Mempersilakan pula. Okey, mempersilakan. Siapa yang tahu apa maksud mempersilakan? Mempersilakan itu sila loh. Kata dasar dia sila. Mempersilakan tu macam menjemput lah. Suruh duduk. Suruh masuk. Boleh? Sila masuk, sila masuk. Kan? Dia cakap, okey sila masuk, jemput masuk. Itu mempersilakan. Greeting. Greeting ke? Bahasa Inggeris. Lim Yohang. Lim Yohang pakai English. Ke siapa lagi yang pakai English? Saya pakai English mah. Okey, mempersilakan. Maksudnya jemput masuk. Macam tu lah. Boleh faham? Boleh? Boleh. Okey, kalau boleh, bagus. Seterusnya, Ibu Rasimi. Ibu Rasimi menghidangkan. Apa maksud menghidangkan? Menghidangkan. Menghidangkan mihun goreng dan air teh. Apa maksud menghidangkan? Apa maksud? Menghidangkan itu menghidangkan maksudnya dia sediakan makanan tu kepada kamu menghidangkan. Serve. Boleh faham? Okey, baik. Itu maksud menghidangkan. Menghidangkan mihun goreng. Tahu mihun goreng? Tahu mihun goreng? tahu mihun loh. Mihun lah. Air teh tahu air teh? Itu teh loh. Teh. Manalah tahu? Aku tak tahu. Baik, seterusnya. Perenggan yang tadi yang ni 3, 4, 5. Okey ni yang kelima. Rasimi dengan Minjun. Berapa ni? Rasa-rasa berapa? Berbual. Berbual ke? Apa maksud berbual? Cakap-cakap. Berbual maksudnya bercakap-cakap. Ibu Rasimi Swiss television. Membuka Swiss television. Boleh tak membuka television saja? Tak boleh. Dia kena buka Swiss. Tahu apa itu Swiss? Swiss tahu Swiss. Swiss dia ada on off. Kalau Swiss dia ada on off. Okey. Macam lampu kita switch on, switch off. Okey, boleh faham? Okey, yang terakhir. Hanif air kopi. Apa apa? Apa jawapan dia? Apa?
Layan. Menglayan. Mana ada menglayan? Hirup. Menghirup. Tahu apa itu menghirup? Faham apa maksud menghirup? Tak tahu. Okey, menghirup maksud dia macam ni. Tengok Itu menghirup. Boleh? Minum ah. Boleh faham? Menghirup ni macam ni. Contoh dia pegang cawan dia. Itu menghirup. Boleh? Sam Hauser tengah makan apa tu? Okey, baik. Minum nenek. Minum? Minum nenek. Dia cakap minum susu. Oh, minum susu. Minum susu apa? Nenen. Nenen. Bahasa Cina panggil susu nenen Ha? No. Lepas tu Sam cakap tadi nenen. New nai. No. New nai. Apa? New nai. New nai. New nai. New nai. Oh, susu Yunai. Apa Yunai? New nai. New nai. Okey. Oh, minum susu. Bagus minum susu. Bagi badan jadi lagi kuat. Okey, tulang jadi kuat. Baik, seterusnya. Air kopi tahu air kopi? Kopi loh. Kopi semua tahu Okey, Ibu Rasimi apa? Kawan-kawan Rasimi seperti keluarganya sendiri. Melayan. Tahu apa maksud melayan? Kata dasar dia layan. Okey. Melayan ni maksudnya dia dia apa senang bagi kamu faham. Dia bercakap dengan kamu. Dia berbual dengan kamu. Okey. Dia buat macam kamu ni keluarga dia sendirilah. Itu maksudnya. Cakap lah. Dia cakap baik-baik lah. Tak adalah dia buat tak tahu je dekat kamu kan. Itu maksud. Dia tak adalah dia tengok kamu masuk, dia buat tak tahu lah. Jadi dia layan kamu. Okey, dia layan, dia serve kamu macam keluarga dia sendiri. Okey, jawapan semua kamu dah bagi dah. Senang sangat Okey. Okey, jadi bila dah lengkap, kita nak baca lah. Nak baca yang dah lengkap tu. Baik, kita mula dari awal lah. Kita mula dari awal. Yang dah baca tak boleh baca lagi. Kita nak orang yang belum baca. Jadi yang dah baca tadi macam Jason Lim, Yong Zekai, Wee Jason, Sam Hauser, Aina. Aina dah baca kan tadi kan? Jangan baca lagi. Kita tak nak lagi orang yang sama. Kita nak orang lain pula. Okey, orang lain. Ibi belum baca kan, Ibi? Okey, Ibi baca perenggan pertama. Minjun, Ravin, Hanif dan kawan-kawan sedang bermain di padang. Mereka bermain buayan dan papan gelongso dengan gembiranya. Terima kasih Ibi. Seterusnya Lee Yun Hee. Lee Yun Hee tiba-tiba hujan. Nyai. Renyai. Okey, lagi. Mereka tidak membawa payung. Payung. Mereka berlari ke rumah. Berlari. Itu lali bukan lali. Lari. Ke rumah.
Rasini. Untuk Apa pula ti? Berteduh. berteduh. Duh. Du. Baik, terima kasih kepada Lee Yun Hee. Seterusnya Carson. Carson. Rasimi. Rasimi membuka pintu rumah. Kawan-kawan meminta Izin. izin masuk ke rumahnya. Terima kasih, Carson. Seterusnya Marcus. Oh, Marcus. Rasimi. Rasini Mempersilakan. mempersilakan Kawan. kawan-kawannya Masuk. masuk. Ibu Rasimi. Rasimi Menghidangkan. menghidangkan Mihun. mihun goreng Dan air teh. teh. Baik, terima kasih. Seterusnya Tijaan. Rasimi. Tijaan. Oh, Tijaan. Tijaan. Mana Tijaan? Okey, Rasimi berbual. Rasimi membuka Mana ni? Berbual. berbuat Dengan Menjun Ibu Rasimi membuka Swiss. televisi. Ni tak dengar cikgu ajar tadi sebutan macam mana ni? Television. Tijaan. Hei, Tijaan! Television. Okey, terima kasih Tijaan. Seterusnya Ganwini. Ganwini. Hanif. Menghirup air. Kopi. Baik, Ibu Rasimi melayan kawan-kawan Simi seperti keluarganya keluarganya sendiri.
Sendiri. Baik, terima kasih Kak Winnie. Seterusnya Ci Xian Chin. Ci Xian Chin pula. Ci Xian Ci. Ulang semula. Perenggan pertama. Min Jun. Min Jun, Lavin, Hanif, dan kawan-kawan sedang bermain di padang. 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 Bukan ba, bukan ba. Pa. P-A, pa. Padang. Padang. Okey, bagus. Mereka Mereka bermain buayan. buayan dan papan gelongsong. Gelongsor. Gelongsong. Sor. Song. Sor. So. Gelongsor. Gelongsor. Bagus. Dengan gembiranya. bagus. Seterusnya Brian. Tiba-tiba hujan renai renyai. Bagus. Renyai. Bagus. mereka tidak Membawa je. Jangan tambah K. Jangan cakap membawa. Membawa. Payung. mereka berlari ke rumah Rasimi untuk berteduh. Baik, terima kasih Brian. Seterusnya Hanghauser. Rasimi. Hanghauser. Rasimi. Cepat, Rasimi. Cepat. Rasimi membuka. Pintu. Rumah. Kawan-kawan Meminta. meminta Izin. izin Masuk. ke rumahnya. Okey, terima kasih Hanghauser. Ada T Zijing ada dekat situ? Ada Okey, T Zijing sambung. Rasimi mempersilakan. mempersilakan kawan-kawannya Masuk. ibu. Rasimi menghidangkan. Mihun goreng. Dadan Air. Teh. Baik, terima kasih T Zijing. Seterusnya Hao Jun Hong.
Hao Junhong sambung. Rasimi. Lasimi berbuat dengan minggu ibu Lasini membuka Swiss. televisi televisi Television. television. Bagus. Hao Junhong. Okey, seterusnya Yu Hang. Okey. Hanif menghirup air kopi Air. kopi. Ibu Rasimi melayan kawan-kawan Rasimi seperti keluarganya sendiri. Baik, terima kasih Yu Hang. Seterusnya Lee Ming Hong. Lee Ming Hong, ulang balik Lee Ming Hong. Ming Jun. Ninjun, Awi, Hanif, dan kawan-kawan sedang bermain di padang. Mereka bermain Buayan. buaya dan patan kebun Gelongsor. selongsong Dengan dengan gembiranya okey, gembiranya. gembiranya. Okey, terima kasih Lee Ming Hong. Baik, semua dah baca kan? Ada lagi tak yang belum baca? Semua dah. Baik, kalau semua dah baca, kita pergi ke rumusan. Apa yang kita belajar hari ni? Kita belajar apa? Kita belajar Kata? Kata apa? kata dasar. Okey, kata dasar. Jadi hari ni kita belajar tentang kata dasar. Jadi kita lengkapkan teks tadi, lengkapkan ayat tadi menggunakan kata dasar. Okey? Baik, seterusnya kita tengok buku aktiviti. Muka surat 72. Baik, yang ni kita tengok sekali imbas sajalah, okey. Baik, yang ni siapa nak baca? Siapa nak baca? Pada suatu malam ni, siapa nak baca? Lim Yu Hang. Okey, Yu Hang baca. Lim Yu Hang. Pada suatu malam, angin bertiup dengan kencangnya. Tiba-tiba, elektrik di rumah Puan Ros terputus. Puan Ros bersusah hati. Selepas itu, Encik Jegang dan istrinya ke rumah Puan Ros. Mereka lampu suluh untuk Puan Ros. Encik Jega yang mahir tentang elektrik terus memeriksa punca elektrik Encik Jega menyambung
bekalan elektrik tersebut. Puan Rose mengucapkan terima kasih kepada mereka atas bantuan yang Diberi. diberikan. Baik, terima kasih Yuhang. Baik, ada tak perkataan yang kamu tak faham apa yang Yuhang baca tadi tu? Ada tak? Tak ada. Okey, kita tengok ayat pertama. Pada suatu malam, angin bertiup dengan kencangnya. Apa maksud kencang? Apa maksud Tak tahu. angin bertiup kencang? Tadi cikgu tanya, tak ada siapa nak tanya. Cikgu tanya lah. Tak tahu. Okey, Saya tahu. Saya tak tahu. Ada masa lo itu kencang. baik. Bila sebut kencang, kencang maksudnya laju. Boleh faham apa maksud laju? Kuat. Angin bertiup dengan kuat. Angin bertiup dengan laju. Tapi kalau angin kita tak boleh pakai laju, tak boleh pakai kuat. Kita kena guna perkataan kencang. Boleh faham tak? Ini kata adjektif kalau berlari, berlari dengan pantas. Kalau kereta bergerak dengan laju. Jangan kata, wah kereta tu bergerak dengan kuat Tak boleh. Wah kereta tu bergerak dengan kencang Tak boleh. Wah kereta tu bergerak dengan pantas. Pun tak boleh. Pantas untuk orang atau binatang bergerak. Boleh faham tak? Contoh, Ali berlari dengan pantas sekali. Tak boleh kata Ali berlari dengan laju sekali. Salah. Nampak tak? Ada beza Boleh? Boleh tak? Ali berlari dengan kencangnya. Boleh tak? Tak boleh. Kencang hanya untuk angin. Angin. Tahu angin? Wind. Angin. Boleh? Angin tu bertiup dengan kencangnya. Tiba-tiba elektrik di rumah Puan Rose terputus. Jadi apa jawapan dia? Salur ke bekal ke? Bekal. Okey, bekal. Bekalan elektrik di rumah Puan Rose terputus. Seterusnya Puan Rose berapa? Susah hati. Bekerja. Berasa. Berasa susah hati. Faham apa maksud susah hati? Tahu apa itu susah hati? Susah hati ni maksudnya rasa bimbang risau. Tak syok rasa tak syok. Rasa tak syok lah. Tak ada elektrik tak syok Betul tak? Panas. Gelap. Itu maksudnya susah hati. Dia rasa tak syok, rasa tak gembira, rasa risau, rasa bimbang. Boleh faham apa maksud susah hati? Boleh faham susah hati Baik, seterusnya. Selepas itu, Encik Jega dan isterinya berapa? Ke rumah Puan Rose. Dia berapa? Bergegas. Apa maksud bergegas? Siapa faham maksud bergegas? Bergegas maksudnya pergi. Cepat-cepat pergi. Boleh faham apa maksud cepat-cepat pergi? Jadi Encik Jega dengan isteri itu cepat-cepat pergi rumah Puan Rose. Bergegas. Pergi rumah Puan Rose. Mereka buat apa? Mereka lampu suluh. Apa? Membeli. Membawa. Bawa, bring. Membawa. Okey, membawa lampu suluh untuk Puan Rose. Seterusnya, Encik Jega yang mahir. Apa maksud mahir? Apa maksud mahir? Mahir ni perkataan lain dia pakar. Expert. Terror. Pandai. Boleh faham? Jadi Encik Jega ni dia pakar. Dia pandai tentang elektrik.
Jadi terus memeriksa. Apa maksud memeriksa? Check out. Dia cek Terus memeriksa punca. Punca tu kenapa? Sebab apa? Sos elektrik tu terputus. Terputus. Ni dekat atas ni dah ada ni, nampak ni. Bekalan elektrik di rumah Puan Ros terputus. Jadi yang ni pun terputus lah. Boleh faham? Encik Jega berapa? Menyambung bekalan elektrik tersebut. Berjaya atau berjuang? Berjaya. Menyambung bekalan elektrik tersebut. Puan Ros mengucapkan terima kasih kepada mereka atas bantuan. Apa itu bantuan? Apa itu bantuan? Bantuan ni pertolongan. Boleh faham? Tolong. Dia ucap terima kasih lah sebab Encik Jega dengan isteri dia tu tolong dia. Boleh faham? Okey, kalau faham nanti siapkan buku aktiviti ni. Dan hari ni ada kerja buku tulis buku bina ayat. Buku bina ayat. Ni. Kamu kena buat ayat sendiri. Buat ayat sendiri berdasarkan kata dasar yang cikgu bagi ni. Cikgu bagi satu contoh. Contoh nombor 1, baca. Kamu buat ayat, contohnya, Abu membaca buku cerita di biliknya. Contohlah. Abu membaca. Boleh faham? Nombor 2, gosok. Buat ayat menggunakan perkataan gosok. Boleh tambah imbuhan. Okey, boleh faham? Okey, nombor 3, buang. Tambah imbuhan lebih baik. Tambah imbuhan. Boleh faham? Jangan tulis saya gosok gigi. Ayat tu tak berapa tepat. Yang paling tepat dia apa? Menggosok. Pandai pun. Yang nombor 3, perkataan buang. Buat ayat juga. Ingat, buat ayat mula huruf besar, akhir ayat letak nokta. Nombor 4, masak. Nombor 5, sapu. Dan nombor 6, jahit. Okey, jadi ada 6 kata dasar. Dan 1 cikgu dah bagi. 5 lagi kamu buat sendiri. Cikgu. Ya. Baca itu saya tulis Abu membaca buku cerita di biliknya lah. Ya, kalau kamu tak nak guna contoh cikgu, nak buat yang lain pun boleh. Yang ni cikgu bagi contoh. Kok lah nanti kamu tak tahu cikgu nak kena buat apa ni. Kena buat ayat. Dalam buku bina ayat boleh faham? Boleh faham? Jadi ada 3 kerja kamu hari ni. Yang pertama, salin nota kata dasar dalam buku tata bahasa. Boleh? Yang kedua, buku aktiviti. Latihan tadi tu. Boleh? Ni. Ni buku aktiviti. Ni yang kedua. Kerja yang kedua. Dan kerja yang ketiga, yang ni. Buku bina ayat. Kerja yang ketiga, buku bina ayat. Buat ayat. Okey, bina ayat. Dan tulis dalam buku bina ayat. Berdasarkan kata dasar. Ada 6 semua kata dasar. Cikgu dah bagi contoh 1. Jadi 5 je kamu buat sendiri. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau boleh, itu saja untuk hari ni. Ada nak tanya apa-apa sebelum kita tamatkan kelas? Ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, itu saja. Kalau tak tahu nak buat ayat tu, kamu boleh tengok kamus. Boleh? Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Okey, sama-sama. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye.
Bye. Bye.